Ya, yang begitu baik didik tarbiyah dia yang diajukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara dia. Dia bukan silap ya. Nabi tak pernah silap. Kerana dia maksum. Maksum tu kan perkara yang sikit pun tak betul tak berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada gambaran zahir bagaimana dikatakan tadi berlaku, tapi itu dalam maqam ta'lim ya. Dari segi apa namanya tu kaedah penyampaian mengajar membetulkan ya masyarakat. Jadi bila berlaku suatu kesilapan tu kalau sama kita ni jadi selok-eloknya kita beri kemaafan ya. Wal afina 'anil nas ya, beri kemaafan kepada yang melakukan kesalahan kesilapan itu ya. Itu cara yang terbaiklah ya untuk menjaga hubungan sama kita ni ya. Ada disebutkan di sini dalam hal ini yang saya dah sebutkan itu ya. Dalam hal ini Islam menggalakkan umatnya supaya memberi kemaafan ya kepada orang yang melakukan kesalahan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala amat mengasihi ya juga menyukai orang yang berbuat demikian ya. Tak mau tak apa namanya tu apa nama tu setengah daripada kalangan kita jugalah ya menyimpan benda yang tak baik tu selama-lamanya ya. Tak mau nak buat damai, tak mau berjabat salam, begitulah maksud kalau jabat salam tu melambangkan kesucian hati kita ya. Lepas tu salam pula bawa ke sini. Itu yang seleloknya ya. Salam, musafahah ada bawa sini. Itu yang elok salam buat sini. Kerana inilah tempat yang menentukan apa yang kita nak buat tadi ya. Dari segi membetulkan, membersihkan, menyucikan balik ni. Kerana dalam ni punca dia. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iza salaha salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dalam ni hati ni dah baik ya, baiklah luar dan dalam, zahir dan batinnya. Tindakan kita baik, cakapan kita baik, komunikasi kita baik ya. Muasyarah kita bersama masyarakat pun baik, zahirnya, dalam dah tentulah baik ya. Wa iza fasadat ya, kalau rosak dalam ni tak dibetulkan, fasadal jasadu kulluh, maka rosaklah keseluruhannya ya. Lama-lama macam tu tak betul lah ya. Wallahu alam, sikit yang tu ya. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyentuh tentang tajuk ni ya. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuzil afwa wa'mur bil ardi wa'rinil jahilin ya. Al-A'raf 199 ya, surah Al-A'raf ya. Kuzil afwa wa'mur bil ardi wa'rinil jahilin ya. Jadi dia kata betulkanlah, terimalah ya. Arin wa khuzil afwa ni ya. Permudahkan ya. Permudahkan apa nama itu yang kita lakukan tadi ya. Wa'mur bil 'adl, dan kita galakkan suruh orang membuat kebaikan ya. Wa'mur bil 'adl wa'rid 'anil jahilin, dan hendarkanlah diri kita daripada orang yang jahil. Jahil mana ni? Jahil yang tadi ya. Kalau dia tak tahu, dapat kita pimpin dia dan dia memang berasa bertuah dipimpin, dipandukan, dan akhirnya terima kasihlah Tuan ya, terima kasihlah Datuk. Nanti bersalam dengan kita. Itu hatinya terbuka. Tapi bila kita nak betulkan balik dia tak mau, itu yang katakan jahil ini ya. Jahil yang berkekalan ya. Tak mau. Jadi orang yang macam ini tak dapat nak betulkanlah ya. Waktu Allah Taala sebut wa'aran dan jahil ya, jauhkanlah ya daripada orang yang bersifat demikian. Kejahilannya dia tak mengubah ya. Wallahu alam. Dan ada disebutkan dalam surah Al-Hajar lagi berkenaan dengan perkara yang sama. Fasfahi saf'at jamil ya. Berilah kesempatan, layanlah ya.
layanlah apa namanya tu, berilah apa nama tu masa dengan cara yang elok untuk nak membetulkan balik ya. Wali'afu wasfa'u ala tuhibbuna an aghfirallah lakum. Ini dalam surah An-Nur pula ya. Itu beberapa ayat yang menyokong tentang tajuk ini ya. Dan sebaliknya hendaklah mereka memaafkan serta melupakan kesalahan orang-orang itu. Jadi Allah Ta'ala arahkan pada kita ya. Dia memaafkan dan juga apa nama itu, lupakan kesalahannya. Itu usah disimpan-simpan lagi ya. Berilah ya. Tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Memanglah kita nak. Tapi kalau kita simpan lama macam tu, itu berkekalan. Benda yang tak baik itu disimpan ya. Kalaulah maknanya kan berlaku sesuatu yang apa nama tu merosakkan hubungan, mencarikkan persahabatan kita dengan mana-mana pihak. Ya, kerana terasa sangat apa namanya tu apa yang dah berlaku ni. Kadang-kadang satu pihak terasa saya betul dalam hal tu, tapi dia tak mau menerima. Jadi pihak yang satu lagi itulah dikatanya, saya betul dalam hal tu, tapi dia tak mau menerima. Jadi saya tak ada jalan lain, biarlah. Dia macam tu je. Itu tak boleh lah. Ya? Sebab tu ada juga diberikan kepada kita panduan. Kalau berlaku sesuatu yang macam itu, yang merosakkan hubungan sama kita ni, ya, dalam masa 3 hari itu, ada diberi kebenaran. Ya? Ada diberi kebenaran pada kita untuk memikir-mikirkan dan juga apa tindakan yang sepatut dilakukan seterusnya untuk mencapai perhubungan itu pulih balik semula. Itu ada. Diberi 3 hari. Apa sebab diberi 3 hari? Ya? Salah satu ayam. Ya? 3 hari. Kerana 3 hari itu adalah kesempatan yang baik. Kalau pagi tadi atau pagi ini telah terjadi suatu yang tak disangka-sangka antara satu dengan lain. Antara satu orang dan satu orang. Ya? Dah jadi macam ni. Lepas mengaji pagi tadi lah. Dengan tekanan suara tu dia menyampaikan apa yang berlaku pada dia. Itu saya duka cita betul lah. Tu tak maaf tu. Tak ada dah. Tak ada. Diberi 3 hari. Kalau dia nak keras-keras hati itu, ya, biarlah beri ada kesempatan. Kerana nak membetulkan balik dalam ni, tak boleh nak ubah dalam masa yang sama. Ya? Dalam masa yang sama tu tak boleh nak ubah dah. Dia akan memerlukan masa sikit. Itu sebabnya maksud daripada hadis mengatakan 3 hari itu masa terbaik. Ya? Kadang-kadang kita terfikir balik, ya, ada kesilapan saya sikitlah dalam hal tu. Kata diri kita. Tadi kita kata juga dia yang jadi masalah, punca dia. Tapi bila dah berlalu sehari 2 hari dan akhir 3 hari itu, kita terkenang balik, fikir, dah merenung balik gambaran peristiwa yang berlaku, maka kita memastikan ada kesilapan kita di situ. Jadi dengan itu kita lunakkan perasaan kita ni, lembutkan hati kita, cari dia balik. Jadi hari yang berikut tu sama pula bering daripada ula dah parking kereta apa semua sekali ni. Assalamualaikum. Salam. 3 hari 2 hari sudah beri salam. Senyap salam mungkinlah jawab dalam hati ke apa, tapi tak toleh pun. Ini tak, dia nampak dia. Assalamualaikum, pandang dengan senyum-senyum dia. Salam. Itulah terbaik macam tu ya. Jadi katakan 3 hari itu onong ya. Lebih-lebih lagi masa kita nak tidur tu, kita renung balik peristiwa tu. Itu kesempatan ruang terbaik tu. Mengenungkan perkara yang menekan perasaan kita pada ketika itu ya. Wallahu a'lam. Allah berfirman lagi di dalam surah Ali Imran 134, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Maksudnya orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain
Dan ingat Allah amat mengasihi orang-orang yang berbuat perkara yang baik, ya. Jadi memaafkan tadi adalah satu tindakan yang baik. Jadi Allah suka cara yang macam itu dan redha dengan perbuatan orang itu, ya. Berilah kemaafan, ya. Ada satu lagi di sini dia kata waliman sabara wa hadara wa ghafara inna zalika liman azmil umur, ya. Dan pada ketika itu ingatlah orang yang bersabar dan memaafkan kesalahan dan orang terhadapnya. Sesungguhnya demikian itu adalah daripada perkara yang dikehendaki untuk tindakan yang baiklah dan untuk kita lakukan, ya. Wallahu a'lam. Kita pergi pada hadis 81, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam hal ata 'alaika yawmun kana ashaddu min Uhud qala laqad laqitu min qaumika ولقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ أردت نفسي على ابن عبد الييل بن عبد الكلال فلم يحجبني إلا ما أردت فانطلقت وأنا مفهوم على وجهي فلم استفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه الصلاة والسلام فناداني وقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك panjang ini, ya. وما رد عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. Panjang hadis ni. Bila panjang hadis yang panjang-panjang ni terkenang saya. Ada dalam 10 tahun sudah, mana masjid pun saya dah terlupa. Baca hadis panjang. Datuk baca bahasa Melayunya cukuplah, kata dia. Enggak ada latih lah dengan panjang tu, kan. Jadi taklah barangkali mungkin dia kurang faham sikitlah, tak pun tak begitu sangat. Jadi sebenarnya hadis ni dia bawa kepada Quran. Ya, Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Itu dia punya hierarki dia, ya. Yang pertama sekali Quran, yang kedua hadis. Ya. Hadis ini yang Allah Ta'ala menyampaikan kepada Nabi. Bukan Nabi buat, bukan Nabi cakap melalui lisan dia. Memang dia melalui lisan, tapi Allah Ta'ala arahkan cakap macam itu. Jadi dia maknanya dari segi itu wahyu juga. Tapi wahyu yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Kalau yang itu secara langsung, Jibril menjadi orang tengah. Yang ini Allah Ta'ala bukakan hati Nabi menerima apa yang disebutkan itu. Itu dia. Jadi maknanya wahyu juga. Sebab tu saya katakan tadi, hadis ni pada keseluruhannya, pada umumnya adalah merupakan tabaqah as-saniyah, ya, tempat yang kedua daripada 4 kedudukan tadi, ya. Jadi ini panjanglah sikit ni hadis ni tadi ni, ya. Jadi ada berkaitan dengan memberi kemaafan dalam tu, ya. Jadi kita tengok apa yang disediakan oleh penyusun buku ni, ya. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, ya, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, periwayat hadis, ya.
Ia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bertanya kepada suaminya, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Pernahkah engkau menghadapi satu hari yang lebih dahsyat penderitaannya daripada hari peperangan Uhud?" Ya. Dia pernah, kerana apa yang Aisyah tahu setakat ini, ya, setakat yang dia menyampaikan ini, ya, bertanyakan dan juga hendakkan panduan pada Rasulullah. Pernahkah awak apa namanya tu menghadapi keadaan yang macam ini dahsyat ni, ya? Maknanya ya, selama ini yang dahsyat, yang begitu terkesan, yang begitu menekan Rasulullah SAW ialah tentang peperangan Uhud, kesan pada peperangan Uhud, ya. Kerana Rasulullah kecewa pada ketika itu dalam pusingan pertama. Tuan-tuan tahu ni, ya, peperangan Uhud itu apa namanya tu berlaku dalam dua segmen lah. Itu dia, ya. Dalam dua bahagian. Bukan dua bahagian, satu ni tidak, dua keadaan. Yang pertama, apa namanya tu, orang Islam kalah. Orang Islam kalah, ya. Jadi Rasulullah dah mengatur strategi peperangan ini. Sayyidina Umar pun membantu. Bukan Sayyidina Umar, ya. Bukan Sayyidina Umar, minta maaf. Dibantu oleh sahabat yang lain, wallahu alam. Jadi bagaimana strategi dia? Dalam musyawarah Rasulullah dengan sahabat-sahabat ni, kerana Rasulullah SAW sesuatu tindakan yang nak diambil, lebih-lebih lagi menyentuh dari kepentingan dan juga keselamatan orang ramai, khalayak ni, dia mengadakan musyawarah, ya, perundingan, perbincangan. Bahkan Rasulullah sendiri pun ada seolah-olah macam apa namanya tu kelompok yang memberi nasihat, ya, memberi nasihat pada beliau. Ahlul halli wal aqdi, ya, terdiri daripada sahabat-sahabat yang utama, ya. Jadi peranan kumpulan ini apa nama itu, bila Rasulullah memanggil untuk bincangnya, jadi mereka memberi pendapat. Jadi pendapat mereka ni mengatakan, dia dah tahu dah musuh ni akan apa nama itu, menentukan tempat yang nak diserang di Madinah ni melalui Uhud, ya. Menentukan jalan tempat pula, jalan untuk masuk ke Madinah dengan serangan daripada mereka tu melalui lembah Uhud. Tuan-tuan dan puan pergi ke Uhud dah, ramai yang dah pergi. Kalau pergi dulu-dulu tu pun boleh ingat balik. Kalau kita melihat ke kawasan lembah, kawasan pamah rata tu depan kita tu, belakang kita ni adalah Jabal Uhud, ya, Jabal Uhud. Yang itu adalah kawasan rata, ya. Jadi sahabat dah memberitahu Rasulullah, berbincang, keputusan diambil. Sebahagian daripada pejuang-pejuang kita, apa nama tu, khususnya mereka yang pakar dalam menyerang menggunakan panah, ya, pemanah, itu dia. Kita tempatkan dia di apa nama tu, di dataran Uhud ini, lebih tinggi daripada kawasan lain. Kerana dia senang nak memanah tu, ya, nak memanah. Dan kita semua akan berada di bawah, ya. Jadi itu yang diaturkan. Jadi sampai masa ketika benar apa yang berlaku, pihak musuh memang menggunakan lembah ni untuk masuk ke Madinah, menyerang orang Madinah, ya. Jadi apa namanya tu, bagaimana yang diarahkan oleh jenderal ni tadi, jadi musuh sampai itu panahlah, begitulah maksudnya, cara mudahnya cakap dia, ya, panah. Memang dia panah. Jadi kelompok yang pertama musuh melalui itu tadi, rupanya musuh pun ada strategi dia, ya, dan di tempat tu panah. Sebahagian besar mati, ya, mati. Jadi banyak harta-harta mereka apa nama tu bersama dengan mayat-mayat ni tadi. Jadi pemanah ni, ya, pemanah ni, pesanan terakhir orang yang mati tadi,
kamu jangan bergerak daripada tempat ini selagi belum diarahkan. Sebelum dibenarkan ataupun diarahkan. Kekal di situ dengan apa keadaan sekalipun. Yang ini dah dilupai oleh kumpul ni. Pasal apa terlupa? Kerana akal mereka dah ditekan oleh keadaan tamak, perasaan apa namanya tu, apalah tamak lah. Akab kata orang ni 9. Nak mengambil barang-barang tu. Senjata dia, barang-barang makanan apa semua sekali yang dibawa oleh musuh yang dah terbunuh tadi. Jadi mereka meninggalkan tempat yang strategik ni. Yang strategik ni. Ya. Bila mereka ni turun ke bawah, mengumpulkan rampasan ini tadi, Khalid ibn Walid yang bersama dengan kumpulan yang sana tadi dah melihat. Ni Khalid belum Islam lagi pada ketika itu. Ya. Khalid ni sejak daripada awal usianya memang pakar dalam strategi peperangan. Ya. Sampailah dia mantap, dewasa. Ya, apa namanya tu kuat dari segi pemikiran semua, masuk Islam, masih lagi mempunyai kemampuan yang macam itu. Sebab tu dia jadi panglima Islam yang terkenal, ya. Jadi walau macam mana pun ajat beliau untuk mati dan terkorban dalam peperangan dan wafat ataupun mati dalam pertempuran tak sampai. Walaupun 180 kesan luka-luka yang ada di badan dia masa dia baring nak habis hayat tu. Nak habis hayat tu, ya. Jadi dia menangis tersesak. Ya, ditanya oleh orang sahabat dalam keadaan dia macam ni, nazak ni tadi, apa dia kata, ajat aku biarlah aku terkorban dalam peperangan, dalam pertempuran, tapi tak sampai, ya. Jadi sahabat-sahabat memberikan pandangan dan juga kesabaran pada dia. Inilah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, adalah hikmah. Kok kita pun bercakap juga macam tu, ya. Jadi dia meninggal. Akhirnya pusingnya yang itu orang Islam kalah, ya. Kerana mengingkari arahan yang telah disusun, ya, oleh pihak Islam tadi. Jadi yang mengetuai pihak musuh ni sehingga mengalami kekalahan pusing yang pertama ni ialah Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid. Akhirnya peperang tu belum selesai lagi. Ya. Akhirnya dalam masa yang singkat, ya, diperbetulkan balik barisan ini, diperkuatkan dengan strategi yang baru. Jadi orang Islam menyerang. Ya, menyerang pun semua sekali. Akhirnya pihak musuh kalah dan Khalid membawa orang-orang dia balik ke pengkalan dia balik, ya, markah dia. Ramai yang terkorban. Yang mengikut catatan sejarahnya, orang Islam sendiri terkorban dalam peperangan itu 70 orang. Syuhada, syahid dalam peperangan, ya. Sebab itu dia punya makam dia, perkuburannya di tanah rata yang jauh sikit ke situ. Kalau kita dekat situ, dia ada batu-batu. Dia tak ada batu nisan dah. Di Mekah ni tak guna nisan. Kerana Wahabi ni, dia tak nak batu nisan ni dah. Ya? Sebab tu makam ni, Baqi', dia apa semua tu mana ada batu nisan. Ya? Kadang-kadang satu lubang tu dah digunakan sampai 10 orang. Ya? Jadi jasad yang dah hancur, yang ada tonton diketepikan, masukkan orang baru pula lagi. Jenazah yang baru, macam itulah cara dia. Itu sebab kuburan Baqi' dan apa semua tak ada luas dah, tak bertambah-tambah balik lebar tu, ya. Kita pergi Mekah tahun 60 ataupun tahun 50, Baqi' dah tengok selebar tu, ya. Pergi tahun 80, lebar tu, ya, Baqi'. Mana ditanam orang yang meninggal ni? Dia lubang yang bialmu tu digali balik, ya. Kerana pakar menggali lubang tu dia tahu yang ini jasad ni dah hancur. Kemudian kat gali benar dah hancur, ketepikan sikit. Kerana dia jenazah ni sanun. Dia tak ke bumi macam kita. Kita dah dibaringkan dia di teraju ni, kalau lubang tak belahat, teraju jadi. Jadi kita tutup dengan papan, lepas tu kambuh dengan tanah. Di sana lubang tu tinggi lah.
Kalau kita masuk pijak lubang dalam tu, atas pada lutut kita ni satu lubang tu. Saya turun tengok. Kan dia di bawah tu kan. Apa nama tu, kubur ni bawah ni bukan tengok. Jadi rupanya nak masukkan jenazah baru, dah letakkan situ. Jadi petugas tu ambil penyapu daun tamar, apa nama lidi tamar yang keras tu, sapu ke tepi kan, masukkan yang baru ni. Lepas tu tutup dengan batu balik. Itu cara dia. Jadi dia tahu tu. Wallahu a'lam, panjang cerita nanti ya. Jadi di sini Sayyidina Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, adakah perkara yang begitu terkesan pada hati kamu? Itulah maksudnya. Dia kata yang lebih dahsyat penderitaan daripada hari peperangan Uhud. Macam mana Rasulullah tak menderita? Kalah. Tapi kekalahan itu dapat diatasi. Jadi dah repo baliklah Rasulullah SAW. Ya, itu dia. Tapi itu yang perkara yang paling menjadi tekanan pada Rasulullah SAW. Baginda SAW menjawab, sesungguhnya aku pernah menemui kaummu, dan suatu yang paling dahsyat yang aku temui di kalangan mereka di hari Aqabah, ketika aku menawarkan diriku kepada Yalil bin Abdul Qawal untuk mendapatkan bantuan. Jadi ini Aqabah ni kita tak kalau cerita panjang cerita. Ini perjanjian Aqabah. Perjanjian yang pertama tu gagal dibuat. Gagal dibuat dan Rasulullah terasa sangat hampanya dalam hal itu ya. Kemudian akhir itu beberapa masa ketika kemudian perjanjian Aqabah ni dapat dimeterai, iaitu perjanjian antara orang Islam dengan orang-orang kafir Makkah. Masa tu Makkah belum dapat ditawan ataupun dikuasai oleh orang Islam. Jadi orang Islam yang dah berpindah ke Madinah apa semua sekali tadi meninggalkan Makkah, tanah air tumpah darah mereka, harta kekayaan semua tinggal situ, dikuasai oleh orang musyrikin Makkah. Lepas tu diadakan apa nama itu untuk nak masuk Makkah, orang musyrikin tak bagi orang Islam masuk Makkah. Bukan nakkan balik harta yang tinggal tu, tidak, hanya nak melakukan umrah saja. Tak dibenarkan. Tak dibenarkan ya. Kemudian kali yang kedua dibuat lagi perjanjian Aqabah Saniyah. Perjanjian Aqabah yang kedua, dibenarkan orang Islam masuk ke Makkah untuk menunaikan umrah dengan syarat membawa pedang dengan tersisip di pinggang. Bukan mata pedang dipegang di tangan, tidak. Jadi tradisi pedang dan juga khanjar pada orang Arab ini itu adalah budaya. Letak di pinggang ni, budaya ya. Jadi kalau setakat macam tu tak apa. Tapi kalau memegang mata pedang ni, itu kamu nak berniat jahat tu. Kata orang musyrikin lah. Jadi dibenarkan masuk. Bawalah senjata tu ya, sebagai budaya katakan tadi ya. Jadi dibenarkan. Itu Aqabah yang kedua perjanjian. Panjang cerita tu ya. Kemudian seterusnya di sini ya, ditanya oleh Aisyah tadi, bila dia nak bantuan daripada Yalil bin Abdul Qawal ni untuk mendapatkan bantuan tetapi tidak dilayan. Lalu aku pun beredar dengan wajahku yang muram, ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan ini tidak aku sedari melainkan setelah aku berada di Qarn Sa'alib. Ini saya tak tahu. Senja semalam pun buka kitab tu, kitab ni apa nama, cari indeks Qarn Sa'alib ni. Tak jumpa. Hanya kekurangan saya je. Pagi tadi lepas subuh pun tengok lagi. Bangun pukul 4. Tengok ni supaya dapat nak nyebutkan pada tuan-tuan semualah apa ni di mana letaknya Qarn Sa'alib ni ya. Dia Makkah ni dan tak jumpa lagi ya. Nanti saya cuba cari lagi lah ya. Aku pun mengangkat kepala, tiba-tiba ternampak awan menaungi diriku, lalu aku terlihat Jibril alaihi salatu wasalam memanggil aku sambil berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar apa yang diperkatakan padamu,
oleh kaummu dan permintaanmu yang ditolak. Ya, permintaanmu yang ditolak. Orang tu tak mau melayan perjanjian Aqabahnya. Ya. Allah telah pun mengutus kepadamu malaikat menjaga gunung yang boleh diperintahkan apa sahaja, ya, yang kamu kehendaki. Ya, apa nama ni, Rasulullah bila kau yang macam tu berlaku memang rasa tertekan sangat, ya. Macam mana pun, ya, dia ya sebagai seorang pemimpin yang amat berwibawa ni tadi, taklah macam kita, kalau kita ngelabah lah macam tu ya, tak tentu arah lah. Jadi Rasulullah masih lagi dalam keadaan tenang, ya. Jadi pada masa itu Rasulullah memandang kata apa semua sekali. Jadi disebutkan di sini, ya, ada Jibril menaung itu, ya. Jibril memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ya, para malaikat yang menjaga gunung, ya, gunung, ya. Tanah Makkah, tanah Hijaz ni kalau tuan-tuan naik jalan darat, menggunakan jalan darat pergi ke Madinah, tak Madinah turun ke Mekah balik jalan darat, ataupun pergi naik kapal terbang balik jalan darat, balik naik kapal terbang pergi dengan jalan darat. Itulah kita tengok kiri kanan tu apa yang ada. Tak lain tak bukan gunung ganang tu lah. Batu-batu pejal. Jadi kalau inilah berlaku, malaikat gunung menyeru memberi kesalam kepadaku, kata Rasulullah. Kemudian berkata, wahai Muhammad, malaikatnya, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan apa yang diperkatakan oleh kaummu. Jadi Rasulullah tertekan dengan pelayanan, dengan apa nama tu, cara apa nama tu pihak lawan tadi bermuamalah dengan beliau, berhubung dengan dia, memang tak begitu adil lah, itulah maksud dia. Jadi dikatakan macam itu, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan penjaga gunung terdiri pada para malaikat. Gunung-gunung yang kita nampak kiri kanan tu, ya. Mana besar betul pejal apa semua tu. Apa yang diperintahkan itu, malaikat ni dah bersedia dah. Memang dah diperintah oleh Allah Taala awal-awal. Kamu dengarlah apa arahan Muhammad nanti. Kalau Muhammad kata angkat gunung ni hempapkan pada musuh ni. Lakukanlah, itulah maksud dia. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan apa yang diperkatakan oleh kaummu, ya, terhadapmu, dan aku adalah malaikat penjaga gunung. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus aku kepadamu agar aku patuh dengan perintahmu. Jadi mereka dah bersedia. Hanya menerima nak dengar arahan daripada general ni, komandan ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang dia suruh kita akan buat. Tapi apa yang akan apa nama seterusnya, apa yang Rasulullah lakukan sebagai tindakan, sekalipun engkau kehendaki aku menimpakan gunung ni kepada mereka. Lalu Nabi SAW bersabda, bahkan aku harapkan supaya Allah mengeluarkan daripada kalangan mereka orang yang menyembah Allah yang tunggal serta tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Jadi apa namanya tu, Rasulullah kata memanglah Jibril dah maklumkan, hanya menunggu perintah saja lagi. Tugas-tugas malaikat ni. Jadi Rasulullah memberikan pandangan agar dikeluarkan orang yang beriman daripada golongan ini, ya, daripada kumpulan ini, ya. Orang yang dah percaya kepada Allah Taala, yang dah beriman, yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, selamatkan. Jadi yang lain tu, itu terpulanglah apa tindakan yang selanjutnya. Maknanya di sini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga mereka ini. Jadi mereka yang dah beriman itu, mereka yang buat salah tu diberi kemaafan, ya, diberi kemaafan dan dah beriman. Itu dia, ya. Orang yang bersalah itu dia beriman dan diberi kemaafan. Jadi kesalahan tu dilupakanlah.
Ini yang kita sebut pada permulaan perbincangan kita tadi, ya. Jadi wal afi anin nas, memaafkan kesalahan orang lain itu adalah satu tindakan yang baik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Allah yang esalah, ya. Hujung hadis dia kata, wa Allahu wahdah ya'budullah wahdah la yusyriku bihi syai'a. Jadi mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa tadi dan tidak mensyirikkan. Jadi orang yang melakukan kesalahan itu diberikan maafan, itulah maksudnya, ya. Baik. Apa yang kita boleh ambil daripada iktibar, ibrah daripada hadis ini, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedia bermaaf-maafan adalah salah satu cara untuk menghubung dan mengeratkan silaturahim. Itulah, ya. Kalaupun terjadi 3 hari itu peramlah sekejap, ya, simpanlah sekejap. Lepas tu kita betulkanlah balik. Tadi dah sebut panjang lebar, ya. Jadi Rasulullah itulah dia, ya, maaf-maafan. Dengan tujuan nak memulihkan balik perpaduan, keharmonian masyarakat. Ya. Memberi kemaafan pada musuh lebih baik dari membalas dendam. Kerana perbuatan itu akan memikat hati mereka untuk menerima Islam. Jadi musuh dah agak dah. Macam mana gitu kan, ada sekelompok yang dah ditawan oleh orang Islam dalam peperangan mana. Jadi mereka masalah serah leher je lah lagi. Ya, menunggu apa nak dibuat. Ya, nak dipancung je lah lagi tu. Ya. Jadi apa yang mereka jangkakan, ya, mereka tak ada fikir yang lain, takkan dimaafkan dia orang Islam ni dah. Tu salah. Kerana perbuatan kita bini-bini, dia menyedari perbuatan tu. Ya. Jadi akhirnya apa yang berlaku tak sebagaimana yang mereka dah pastikan. Dah pastikan tu. Jadi bercerailah kepala daripada badan. Tidak pula dah. Jadi lepas tu bila dah tahu kelompok ni diberi maaf, ramai orang lain mubaya'ah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mubaya'ah tu apa namanya? Menunjukkan tak setia. Bay'atuka annaka Rasulullah. Bay'atuka. Aku berakrar, aku menerima engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya menandakan keimanan. Bay'atuka annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Dia tahu. Allah, kita dah pasti dah tak balik dah ayah kita ni, ipar kita ni, ya, anak bujang kita ni, kerana dah masuk kelompok yang dikatakan tadi akan diberi balasan oleh orang Islam. Rupanya Allahu Akbar, tak macam yang disangkakan. Jadi selain kelompok tu diselamatkan, kerabat-kerabat yang tak Islam tu semua mubaya'ah, saya katakan tadi. Itu yang disebutkan iza jaa nasrullah wal fath, ya. Iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Iza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah Taala dengan kehendak Allah Taala, ya, memberikan apa namanya itu bantuan kelapang pada kita. Nasrah. Ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah, ya, fi dini. Kamu akan lihat manusia akan apa namanya tu masuk, menerima, berpuak-puak. Khususnya bila Makkah ditawan selepas Aqabah yang kedua, yang pertama tadi tak dibenarkan masuk, yang kedua masuk, ya, yang kedua masuk. Dapat melakukan umrah. Lepas ni apa lagi yang berlaku tak tahu, ya, tak tahu. Jadi orang Islam yang nak balik ke Madinah lah dan umrah tu. Dijangkakan oleh masyarakat Makkah, kita ni tunggu masalah akan ditawan oleh orang-orang Madinah ni, ya, dan dihukum apa yang kita lakukan terhadap mereka. Ni macam segmen yang tadi jugalah. Rupanya tidak. Tidak ada. Jadi sebab itu mereka mubaya'ah tu mengaku tak setia dan beriman. Itu Allah Taala rakamkan dalam Quran dalam surah An-Nasr. Iza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah Taala.
Pertolongan Allah Ta'ala maknanya memberi orang itu lembut hati. Tidak tidak membalas terhadap tindakan dilakukan oleh musuh ni. Jadi musuh ni terasa, Allah, ini benar sifat orang Islam ini ya. Patutnya takkan yang ini kita terima dah. Takkan kita temui kesempatan yang macam ini. Melainkan, tadi dikatakan, bercerailah kepala daripada badan. Itu yang dah tentukan. Rupanya tidak. Nasrah. Wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau akan lihat orang-orang ini masuk kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala berpuak-puak. Jadi bila ditengok macam ni, orang Islam tak nak malas dendam apa semua sekali. Tak payah dipanggil, tak payah dihebah, tak payah diwawakan, ya, apa-apa pun. Bani Syaibah keluar dengan ketua dia menemui Rasulullah, mubayaah mengaku Islam. Bani Qahtan dengan ketua dia menemui Rasulullah, mengaku tak sedia masuk Islam. Bani itu sukulah, kelompok-kelompok. Macam itulah seterusnya. Akhirnya semua masuk Islam. Wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berpuak-puak dia masuk, bukan seorang-seorang. Wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kamu insyaallah tasbih, mohon ampun kepada Allah Taala, syukurlah kau yang berlaku ni baik ya, tidak sebagaimana dijangkakan. Itu yang dia sebut dalam ayat itu, mengkisahkan perkara yang berlaku tadi ya. Kemudian umat Islam hendaklah menjadi contoh yang baik kepada orang lain, terutama bila berhadapan dengan golongan musuh ya. Jadi itulah ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kita berpandukan daripada apa yang Rasulullah lakukan, dan itu adalah contoh ikutan kita yang baik. Rasulullah memberi kemaafan apa semua sekali, lebih-lebih lagi memberi maafkan kepada musuh. Itu yang terbaik ya. Mudah-mudahan kesannya begitu besar sekali ya. Orang yang bersabar dalam satu keadaan yang boleh menimbulkan kemarahan akan mendapat rahmat dan pertolongan daripada Allah. Sabar ya. Jadi jangan kita lah tergesa-gesa bertindak lebih daripada yang sepatutnya. Jadi ingatkan kepada Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala dah menentukan macam ini. Kita akan menunggu selepas daripada keadaan yang begini akan adalah ihsan, adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekian sajalah kita pagi ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada masa yang akan datang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fihi, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma iftah lana abwaaba ilmika wa hilmika wa hikmatika kama fatahtaha ala awliyaika wa anbiyaika asfiyaika mutaqaddimin mutaakhirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.